Etika dinding sebenarnya. Dinding ni main peranan. Kan? Dinding sebenarnya main peranan. Okay. Lepas ni kalau macam view tu jatuh sikit je, kita akan tukar lagi colour baru lah. Kita akan tukar dinding baru lagi. Jatuh lagi view, kita akan tukar. Kita akan tukar colour dinding lah. Hilang jin kan. Hilang jin Nanya. Aduh, nasib baiklah dia kasut hitam nyala balik laptop aku. Ui, macam tak percaya lah. Ingat tadi rosak lah. Nasib baik. Hei, macam-macam hal lah dah menggagalkan kerja kita. Lampu oranye ke putih Ustaz? Lampu putih. Atas ni lampu putih. Atas ni lampu putih. Tapi adalah setup ni macam tak adalah studio yang hebat, tapi boleh lah. Tapi belum siap lagi lah. Kan, kena upgrade lah kan. Kita kena lah upgrade sikit. Bilik konsep apa Ustaz? Bilik konsep zoo negara yang dilanda banjir. Aduh, mana ada konsep? Tak ada konsep apa pun. Konsep biasa je. Aduh. Zoo negara boleh banjir. Macam mana ular-ular tu semua kan. So mana-mana yang duduk kat UK perdana ke apa, kena hati-hati lah. Takut masuk air masuk. Kalau ular tak apa bang kakak, takut buaya masuk dalam rumah. Kau bayangkan tu, banjir tu jangan main-main. Aduh, bahaya sekarang ni. Semua dah banjir sekarang ni. Ustaz, saya nak booking penuh tapi macam mana Dah buka ke jadual? Dah buka untuk bulan ni? Dah habis dah. Oh dah habis lah. Mamu yang buka. Saya tak tahu jadual tu. Saya tak tahu buat jadual. Semuanya mamu. Buat jadual semua mamu yang handle. Okay. Tak macam-macam buaya masuk rumah dia cakap hai awak. Ya, kalau dia cakap hai tak apa. Kan? Kalau belum hai dia ngap. Jahanam. Tolong saya Ustaz. Tolong apa Amy? Pasal apa Amy? Aduh, aku dah agak dah tu. Aku malas naik kotak tu. Pasal apa Amy? Tengok sikit bilik rawatan. Belum boleh tengok lagi. Belum siap. Dah siap nanti boleh tengok. Sekarang tak boleh. Minyak 1000 bisa dah sampai. Dah sampai, jangan buat pameran. Pakai pakai. Jangan buat pameran je kan. Dah sampai tu pakai. Ikut step yang telah saya berikan kan. Ikut step yang saya berikan. Ralat lah Ustaz tak dapat rawatan BC hari tu. Ustaz kata kena berdepan. Nak booking tak lepas slot. Ikutkan rasa tak mampu bertahan. Siti Suhaila ni yang mana ni Yang mana Yang pernah naik BC dengan you. Pernah naik BC? Aku tak ingat dah. Kalau kek berat sangat kak, kena berdepan kak. Jangan ambil risiko. Kalau saya kata kena berdepan tu berdepan lah. Kak jangan pergi naik dari sana. Boleh nak try tapi risiko tu akak tanggung sendiri. Kalau kita dapat kesan benda tu memang berat ni kan. Kalau kita dah kesan benda tu sangat berat, better dapatkan rawatan depan. Saya suka tengok video YouTube Ustaz kan. Lepas ni lebih cantik lah sikit gambar insyaAllah kan. Siapa dalam ni yang pandai bab setting Sebenarnya live ni bagus pakai handphone kamera ke ataupun bagus pakai kamera? Saya banyak sangat pandangan dekat situ. Ada orang cakap pakai Sony lagi better. Ada orang sebab saya live biasa saya pakai iPhone 15 Aku iPhone berapa? 14 15. Aku pun tak tahu iPhone ni. Aku pakai iPhone apa ni Mamu? 14 ke 15? 14. Ada yang cakap saya pakai dua. Saya pakai dua phone biasanya. Satu saya pakai iPhone 14, satu lagi biasa saya akan pakai Samsung apa ni Ultra lah ni Ultra yang 3 biji 3, 4, 5 biji mata ni. Okay, saya pakai ni 5. So ada banyak pandangan. Saya pun tak tahu kan nak pakai kamera ke kan. Handphone senang Ustaz gerak kan. Handphone S23 tapi different ni banyak S23 ni kalau kita live, contoh saya buat live kat TikTok S23, Apple saya pakai dekat YouTube contoh, color dia memang cantik lagi dekat S23. Cantik lah, color tu nampak lebih cerah lah kan.
bukan tak nak beli kamera sebab tak pandai. Saya takut salah beli. Sehari salah beli sekarang, jadi aku ambil gambar mamu ambil gambar aku. Aku ambil gambar mamu ambil gambar aku. Kan? Boleh je nak beli kamera tu, cuma kita tak pandai nak set up dia. Jadi kan salah beli pula kan. So kalau kita nak set up 351 view dah mamu. Kan. Malam-malam ni ramai yang tak tidur sebenarnya. Dia kena ada satu orang yang pandai set up tu, sedap lah kan. Baru kita boleh susun. Hari tu budak YouTuber tu datang, dia set up untuk lighting. Tapi itulah bilik tak besar, bilik kecil. So tak boleh nak set up banyak perkara lah. Sony mahal sangat. Mana dia jual? Mana yang ada tu Ustaz? Sony mahal sangat. Sony mahal. Berapa harga Sony? Sony berapa harga dia? Nama pun Sony kan. Kalau lagi mahal Sonia lagi mahal. Sony pun dah mahal. Kalau Sonia I love you, tu lagi mahal. Panggil introducer Deko Ustaz. Tak introducer pun, nak PM pun sibuk je, tak balas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 9236. Ini buah apa ni? 9236. 9236. Wih, lain macam ni. Buah apa tu? Lama betul tak nampak mamu dengan Ustaz. Kau biar betul. Ada je, selalu je ada kita orang. Sekarang kamera ikut teknologi. Sampai 16K punya resolution. Tak payah sampai 16K. Sekejap lagi 16K sekarang. Dengan hantu-hantu pun nampak. Kecoh pula satu Malaysia kan. Yang tak nampak hantu pun dah kecoh. Kan? Notification tak naik. Memang nama saya dah di blacklist dekat dalam TikTok. Dia buat shadow ban. Saya pun kena shadow ban. Tapi kalau macam ni punya lighting pun terang juga kan. Jelas kan. Kenapa dia orang mesti nak main lighting? Aku pun tak berapa faham sangat. Nanti mungkin kita tak nampak, kamera nampak kot. I rasa lah. Mungkin kita nampak macam dah cantik kan. Tapi itulah. Mahal juga barang-barang setup studio ni kan. Aku tak pernah beli, tak tahu. Punya mahal juga. Ustaz dah pengalaman syuting drama, letak kamera macam syuting. Ya, aku dulu syuting drama, aku baca skrip, aku terus berlakon. Aku tak pernah tahu pun dia orang nak letak apa dekat atas kepala aku, letak apa tu, bom tu apa semua. Aku tak pernah tahu pasal benda tu. Macam lighting pun dia orang bubuh je. Aku tahu, aku ingat skrip aku bubuh. Mana aku nak tahu, lighting aja sikit. Kau soundman bawa sikit tu, tak dengar suara. Mana nak tahu? Bukan aku pengarah. Kan? Berapa tahun Ustaz berlakon? Daripada umur 17 18. Daripada 18 19. Umur 19 tahun sampai ngam-ngam nak kahwin. Aku kahwin berapa tahun? Tahun bila aku tak ingat. Lama juga kot, tapi saya tak ingat lah. Saya kahwin tahun berapa lah. Tak ingat lah. Aku memang tak ingat tarikh-tarikh ni. Kahwin, bukan saya kahwin lah. Saya punya tunang saya memang senang ingat. Saya Sebab tarikh saya memang tak ingat. saya tunang, pun saya tak ingat. Kalau diorang tak bagi tahu, saya memang tak ingat. saya tunang 1 hari sebelum tsunami. Macam mana boleh jadi perawat selepas Ayah Pin punya tempat tu diruntuhkan, Ayah Pin terus datang ke rumah saya. Selepas itulah saya jadi perawat. Mana kata lepas tempat Ayah Pin tu runtuh, dia tak tahu mana nak lari, tiba-tiba dia masuk ke rumah aku. So lepas tu dia kata, awak adalah orang yang bertuah untuk saya turunkan ilmu sepenuhnya. Lepas tu aku pun baiklah, dia kata, minumlah air tapak kakiku. Dia kata gitu. Tak boleh. Kalau kau nak turunkan ilmu, kau yang kena minum air tapak kakiku. Dia minum air tapak kaki aku, terus jadi perawat. Kan? Saya jadi perawat. Saya bukan jadi perawat. Asal saya kena sihir. Saya sakit kena sihir dulu. Saya asal kena sihir. Saya sebenarnya sesuatu benda ni Allah Ta'ala tu dah atur dengan sempurna dah. Saya tak pernah pun, tapi dalam diary kehidupan saya tak pernah pun ada tajuk untuk saya jadi seorang perawat. Tak pernah ada pun. Dan waktu saya kena sihir dulu pun, saya tak pernah terfikir pun aku satu masa nanti aku nak kena belajar jugalah rawatan ni supaya aku dapat rawat diri aku. Tak ada pun. Saya jumpa masa saya kena sihir tu, saya saya rasa berlambat-lambat lah, Tok Bomoh lah, Ustaz lah, macam-macam lah saya jumpa, tapi tak pernah terlintas pun untuk saya belajar.
Sampai dah satu tahap saya jumpa dengan guru yang daripada Johor tu kan. Start situlah kan. Dia kata aku nak turunkan ilmu ni kan. Dekat engkau ni kau layak untuk terima. Saya pun tak tahulah kelayakan tu macam mana kan. Dia kata aku nak turunkan ilmu apa semua. So start situlah saya belajar. Lepas tu saya banyak praktikal lah. Saya kurang macam dia orang apa. Saya lebih banyak praktikal lah. Praktikal tu mana kata saya ikut guru. Pasal tu kalau korang nak belajar rawatan, ni aku punya pengalaman dan nasihat lah. Kalau korang betul-betul nak masuk dalam bidang rawatan, korang kerja dekat pusat rawatan terus. Mana kata kalau perawat tu buat apa ke apa benda, kau tengok apa benda step dia, final dia akan turunkan ilmu, kau dah mudah dah. Tapi kalau korang sekadar belajar basic, macam contoh dekat apa, panggil apa dalam kotak-kotak banyak tu apa? Naik dalam ni lah, naik kotak. Bukan, tak kena buat macam video call ramai-ramai, panggil apa tu? Kalau kat sekolah kan dia buat masa time PKP Zoom. kan. Belajar Zoom ah. Kalau macam Zoom tu biasanya kamu tak dapat. Sebenarnya dalam bidang perawatan tu, sebenarnya dalam bidang perawatan ni bukan sekadar ayat saja. Dia banyak sebenarnya konsep nafas, konsep gerak, konsep jurus. Dia banyak sebenarnya. Tapi kalau kamu sekadar dan kamu kena faham satu benda, kamu belajarlah kat mana-mana perawatan yang macam contoh dicaskan mahar ke apa benda untuk belajar. Kamu tak akan dapat full selagi kamu tak ikut guru kamu buat rawatan. Kamu tak akan dapat full apa yang sepatutnya yang kamu akan dapat, kan? Kamu tak akan dapat full kan. Tapi kalau sekadar basic pun okey juga. Belajar basic dulu pun okey juga. Ambil ayat-ayat manzil yang mana digunakan untuk rawatan first. Kemudian cari guru yang boleh mengolah benda tu, nafas dekat mana, lepas dekat mana, jurus dekat mana. Dia kena ada macam tu lah. Okey, tapi itu lah satu benda yang kamu kena ingat. Dalam bidang rawatan ni dugaan dia banyak. Masa kamu tengah belajar dalam rawatan tu, kamu akan dapat macam-macam dugaan untuk menggagalkan kamu. Itu biasa. Tapi kalau kamu gagal, habis lah. Terutama perempuan lah biasanya. Kalau kata kamu tengah belajar dalam ilmu rawatan ni, biasanya dugaan dia, kebiasaannya perempuan. Perempuan lah dia punya ni. Kadang-kadang awet tak kasih lah, itulah, inilah. Macam-macam lah dia punya dugaan. Kalau kamu tewas, kamu tak dapat lah full benda tu. Time kamu apa nak belajar tu memang dia banyak dugaan. Kadang-kadang mak tiba-tiba tak bagi. Mula mak bagi, tiba-tiba mak tak bagi. Tu je lah dugaan-dugaan tu. Lepas tu dugaan kena serangan tu biasa. Kalau kamu rasa kamu takut nak kena serangan, jangan terlibat lah dalam bidang rawatan. Jangan usik terus. Serangan tu kamu hebat macam mana pun, kamu handal macam mana pun, kamu benteng diri macam mana hebat ke apa benda, kamu zikir daripada pagi sampai pagi balik tak putus-putus pun, serangan itu tetap akan kena. Mesti akan kena. Cuma teruk dengan tak teruk je. Kalau kamu tak benteng langsung, mungkin teruk. Pasal tu kalau macam korang lepas rawatan, korang tak boleh biarkan diri korang mengharapkan perawat bantu je, tak. Korang memang nak kena ayat kursi 7 penjuru nak kena jaga, solat nak kena jaga, zikir nak kena jaga. Benda tu semua penting tau. Yang macam saya ajar ayat tu telan, simpan. Kan dulu ramai orang cakap macam pelik. Kau tengok berapa ramai orang yang dah buat. Kau tengok tindak balas dia orang macam mana. Kan benda yang kita ajar untuk kebaikan dikatanya pelik. Sebab apa kamu rasa pelik? Sebab kamu tak sakit. Cuba kamu tanya orang yang sakit tu macam mana rasa. Lepas dia buat ayat kursi 7 penjuru tu, saya rasa saya lah orang pertama yang ajar dekat dalam TikTok ni. Saya rasa dekat Facebook ke mana-mana pun tak ada orang ajar lagi. Okay. Dan kalau kata yang mengajar yang seterusnya pun mungkin 4 orang lagi anak murid guru saya tu. Saya kelima, mungkin 4 orang. Tapi diorang pun tak aktif dalam bidang rawatan. Diorang pun reverse tau. Diorang pun reverse sebab serangan tu kadang-kadang kena dekat isteri diorang. Okay. Itulah dia punya impak. Ataupun kalau kata dia perawat kata saya hebat lah, tak kena serangan, anak bini semua okey lah, poyo tu sembang poyo. Mana kata dia bukan betul perawat tu, dia biasanya scammer je tu. Okey, sebab zaman sekarang ni nak cari betul-betul perawat ni memang susah kan. Memang susah. Memang masa saya dirawat dulu pun, pengalaman saya dirawat pun, saya berjumpa kan macam-macam PL. Pasal tu bila saya bersembang pada orang ramai suka sebab apa? Sebab saya ceritakan pengalaman saya. Dalam masa sama, pengalaman saya tu adalah pengalaman kamu juga. Boleh jadi pengalaman saya tu kamu pun dah hadapi dah kan. Pasal tu kamu betul lah dia bagi tahu, bukan betul dah, memang pengalaman saya tu macam tu. Kan pengalaman saya yang saya kongsikan tu pengalaman saya sendiri. Bukan kadang-kadang bukannya kita ambil pengalaman pesakit. Apa tak ada pengalaman kita dirawat. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Okey, yang pejam mata semua benda boleh nampak. But kan, membohong kan. Konon-konon kau tak sampai lagi, jin dah tunggu depan pintu. Je. Okey, lepas tu aku pun dah rawat dengan dia. Yang jin depan pintu tu pun terus masuk lagi dalam badan aku. Dah tu
Sama je ceritanya. Tu saya, pasal tu, kalau macam contoh orang nak marah-marah, ada yang marah, ada juga yang ustaz-ustaz marah, dia kata pasal nama kan. Kenapa tak nama penuh? Saya buktikan daripada nama, saya tak pernah tahu nama pesakit. Ada kau pernah dengar nama awak apa kan? Binti apa? Tak ada pun. Tapi boleh tak benda tu boleh? Boleh digunakan sekadar untuk ikhtiar mendoakan, boleh. Tapi kena pegang satu pegangan. Tanpa nama pun tak ada masalah untuk mendoakan orang, sebab benda itu dilakukan ataupun diamalkan oleh pengamal-pengamal ilmu hitam. Kamu nak tahu benda tu perawat tu ada memakai ilmu putih ataupun ilmu hitam putih ataupun putih saja, bukan senang tau. Bukan mudah tau, bukan senang tau. Ada penyamaran dia pakai baju putih, pakai serban dan sebagainya. Cuma kalau kata macam contoh saya kat sini saya dah merawat banyak pesakit. So saya dapat banyak info-info pasal benda-benda ni tau. Tak macam tak percayalah ustaz tu pakai jubah, pakai ni, lepas tu tiba-tiba dia bercakap dengan orang sebelah dia, kadam dia apa semua. Okey, so saya juga saya orang yang terawal yang menolak segala bangsa jin, sama ada jin Islam ke jin kafir ke, saya tolak. Sebab saya tak boleh kata confirm yang dia tu jin Islam. Dengan kata-kata jin kamu boleh confirmkan dia jin Islam, saya rasa risiko tu sangat tinggi lah. Untuk tertipu dengan bangsa jin tu sangat tinggi. Okey, tapi adalah hukum-hukum dia tu, nanti pelan-pelan belajarlah. Tanyalah yang pakar-pakar mengajar tu, hukum-hukum dia. Kenapa jin Islam ni tak boleh masuk dalam badan manusia? Apa perjanjian dia? Dia orang kan banyak baca kitab kuning, kitab hijau, kitab kelabu apa semua. Sebab zaman saya belajar tu kitab-kitab tu semua tak ada pun. Tak ada pun kitab hijau, kitab kuning, Al-Jannah apa semua. Bukan kata kitab-kitab tu tak bagus bang kakak, tetapi yang penting sebenarnya praktikal kamu tu. Okey, kitab ni semua orang boleh keluarkan sebelum dia mati. Dia akan keluarkan kitab-kitab dia. Boleh tak belajar? Boleh. Tetapi kamu perlukan praktikal. Dan praktikal ni, kamu perlukan guru untuk bimbing. Kalau kamu tak lepas, ada guru untuk bimbing. Mana kata dia akan test. Macam contoh saya dulu, macam contoh KK berat, guru saya memang pas kat saya. Eddie settle ni. Saya memang suka dulu. Saya suka satu-satu kes yang saya tak pernah jumpa, saya akan cuba. Okay. Lepas tu guru saya bagi tahu, okay, attack sini. Kat situ saya belajar lah. Kalau kamu belajar daripada kitab, melalui kitab kuning ke apa benda, kamu tak ada guru yang bimbing, memang kamu akan jadi problem. Sebab dekat situ nanti akan uji. Dekat situ nanti akan ada banyak bangsa jin yang kamu tak tahu, dia menyerupai macam-macam. Dan bila kamu mengamalkan benda tu, kamu terasa macam, wah, alhamdulillah ni Allah Ta'ala dah hantar malaikat bersama dengan aku. Persoalannya, kamu tak pernah nampak malaikat. Kamu tak tahu bentuk malaikat tu macam mana. Kamu terasa macam, oh, ni alhamdulillah ni ada satu kekuatan baru. Pasal tu dia kena ada guru untuk dirujukkan sama ada betul ke tak betul benda ni. Saya masa dah nak habis belajar tu, macam-macam mimpi saya dapat. Kalau saya ambil benda tu, mana kata saya mungkin jadi pengamal ilmu hitam. Ilmu hitam yang ni kan. Yang ni kan. Tapi saya memang berpegang. Kenapa saya, ada setengah orang cakap perlu ilmu hitam pun perlu, ilmu putih pun perlu. Kenapa saya tolak? Sebab ilmu hitam ni adalah musuh saya. Datanglah dalam mimpi, macam mana hebat dia datang sekalipun, nak datang kat saya untuk bagi ilmu hitam, memang saya akan tolak. Sedangkan yang ada depan mata saya, contoh pesakit ke apa ke, yang katanya konon dini wali lah apa pun, saya tak layan. Ini kan dalam mimpi. So pasal tu saya galakkan semua masyarakat, tak perlu ada pendamping, tak perlu ada kadam, tak perlu ada ni leluhur apa semua benda yang korang tak pasti ni, lebih baik korang jauhkan. Sebab efek dia ni panjang tau. Bukan efek dia kat korang je, efek ni juga akan kena pada ahli keluarga, anak-anak korang. Dia efek dia tu panjang kan. Jangan main-main. Tapi kalau ada yang degil tu terpulang. Kadang-kadang kita dah buat perkongsian banyak. Saya ada je masuk live orang macam jual cincin. Dalam cincin ni ada kelebihan-kelebihan ni. Dia orang jadi macam, wah baguslah kelebihan. Engkau tak sakit lagi. Saya banyak dah aku buat perkongsian daripada batu cincin. Lepas batu cincin tu jadi macam mana. Pernah tak ingat pasal kes emas merah yang saya buat live daripada batu cincin tu. Benda kadang tu datang, mana emas merah aku? Emas merah tu batu cincin. Batu cincin tu ada lagi kat dalam ni. Kan? Daripada situ kadam dia. Sebab kita kat sini kalau boleh kita akan cuba zahirkan juga. Saya sedaya upaya saya akan cuba panggil benda-benda yang berkaitan dengan kadam ke apa. Sebab ini teknik daripada guru saya. Dulu kita pakai kaedah transfer. Saya pakai kaedah transfer. Okey, saya juga boleh pakai kaedah transfer. Cuma dekat Jabatan Agama Islam benda itu diharamkan. Okey, so kita tak pakai kaedah transfer. Tapi ada tak pakai? Ada. Kalau saya tengok pesakit tu, kalau contoh dia memang ada asma, dia ada something wrong dekat badan dia. Sebab kau kena ingat tau, konsep ruqyah ni badan dia semua akan jadi tegang. Okey, badan dia. So kalau macam contoh kita pakai transfer kejap je. Bukan transfer masuk dalam badan perawat. Transfer tu kena masuk dalam badan ahli keluarga dia ke apa, kita pinjam kejap dia untuk kita buat pemutusan terus. Kalau masuk dalam badan perawat tu, lepas tu siapa? Aku pun tak, saya pun tak tahu. Perawat tu masuk, itu pun kadang-kadang pening juga.
Kan? Tapi korang, kalau korang nak cuba je lah kan. Korang lah yang hadap benda tu, saya mana nak tahu. Kan? Okay, so itulah sedikit lah pengalaman masa time sakit dulu. Pasal tu saya ni tak sampai hati. Pasal tu saya ni kalau tengok orang dah menggelupu kat luar, saya tak sampai hati. Sebab saya pernah rasa dah sakit tu macam mana. Saya pernah rasa malam tak boleh tidur, malam apa kencing, menangis. Ni kencing, kita kencing. Saya dulu masa kena sihir dulu, saya berak, kencing, air mata turun serentak. Saya buang air besar, air kencing saya dengan air mata turun serentak. Okay, lepas dah turun serentak tu, lepas tu dia punya masa kat kemaluan tu, dia punya sakit tu, last kali keluar tali berikat. Tali berikat ni bukan pertama kali keluar tau, banyak kali dah berlaku. Okay, banyak kali dah berlaku kan. So memang sakit lah. Pasal tu bila ada orang yang kata dia betul-betul sakit, saya tak sampai hati. Tapi itulah siapalah saya untuk nak rawat semua orang. Jadi macam apa, kadang-kadang saya cuba jugalah, kadang-kadang sampai 4 pagi 5 pagi kita cuba juga bantu kan. Tapi saya pun perlukan waktu rehat sebab besok tu ada lagi pesakit yang dah menanti. Dan dekat sini saya tak pernah tahu pun pesakit yang datang ni kategori yang macam mana. Okay, sebab saya tak pernah memilih pesakit. Sebab bila kita dah pakai sistem booking, dulu kita pakai pilih pesakit, saya ambil pesakit yang teruk-teruk je. Sebab saya rajin nak tengok WhatsApp apa semua kan, saya tengok mana pesakit yang rasa kita panggil, kita akan panggil. Tapi sekarang ni kita buat sistem booking. Bila sistem booking ni, saya tak tahu pesakit apa yang datang. Okay, so kalau macam contoh korang tengok apa benda ni, rawatan ni merapu ke apa, mungkin pesakit tu yang merapu. Saya tak pernah mengiyakan ke apa, tidak. Tetapi kita menekan pada bangsa jin yang berada dalam badan dia. Okay, so pandangan tu boleh ada macam-macam. Pasal tu saya kalau pandangan orang, mengarut lah ustaz ni, cuba tengok balik yang betul-betul yang mengarut tu jin dalam badan ke atau saya yang mengarut. Sebenarnya saya bukan jalankan rawatan Islam saja, saya juga jalankan rawatan psikologi. Okay, kita ada rawatan psikologi, kita trace sama ada betul ke tak betul jin dalam badan ataupun ada benda emosi yang dia sedang bermain dalam fikiran. Saya banyak part. Kadang-kadang saya cakap mamu, perempuan ni tak ada apa ni mamu. Saya cakap mamu kan, perempuan ni tak ada apa ni mamu, ni lebih pada emosi. So kadang-kadang saya panggil suami dia keluar dulu, keluar jap, saya nak sembang dengan bini. Saya pun cerita, kita just nak tahu apa poin utama dia supaya dia tidak berlarutan. Ada juga pesakit yang datang kat sini, saya cakap dengan dia, pernah minum tak air tawar? Saya tak pernah minum. Kemudian apa yang menyebabkan kamu booking, masuk dalam booking? Sebab ada perawat cakap sekian-sekian lah. Lepas tu dah perawat tu cakap sekian-sekian tu, kenapa perawat tu tak tolong? Kan? Jadi itu ungkapan perkataan saja. Pasal tu dalam kehidupan kita, otak ni memainkan peranan penting dalam kita membuat satu-satu keputusan. Adakah kita nak terima benda tu bulat-bulat saja sebabkan title dia seorang perawat? Tak boleh, kau kena gunakan minda korang. Betul ke tak betul benda ni? Macam contoh kita, apa kita buat? Kita cuba menzahirkan ataupun kita buat benda tu ada satu tindak balas. Ada tindak balas ataupun tidak. Saya pernah difitnah oleh perawat-perawat kat TikTok 2-3 ekor yang tak berapa nak betul. Seolah-olah saya yang masukkan jin dekat dalam badan pesakit. Dia cakap apa dalam live dia? Kau tak tengok perawat yang glamour tu? Kau tengok tak pesakit dia? Semua kerasukan. Dia yang masukkan jin dalam badan pesakit. Saya kena fitnah sampai macam tu sekali. Bila aku ajak jumpa, kau kelang kabut buat report polis. Kan? Takut nak kena rembat. Kita tak kata saya nak jumpa kan. Dekat sini, rawatan kat sini, bukan semua pesakit kerasukan. Cuma bila yang kita buat live tu, kes-kes tu kita dapat kesan, berkemungkinan kes tu menarik. So saya kadang-kadang standby live. Saya standby, saya punya ni, betul-betul saya tengok pergerakan dia, dah dapat kuasai penuh je, saya akan tekan live. So saya mungkin rasakan benda, ada tak kes yang jin tak bercakap langsung? Pun ada juga, kita kongsikan je. Okay, so kadang-kadang macam contoh aku pula nak masukkan jin aku dah. Habis tu yang pesakit tu daripada bawah lagi dah menggelupur dah. Kau datang pusat rawatan sini dulu, tengok dulu, kau duduk kat sini 1 hari, kau tengok macam-macam gelagat. Ada yang dekat luar tiba-tiba menangis, ada yang dalam kereta tak boleh nak naik ke atas, ada yang tadi boleh berjalan tiba-tiba tak boleh berjalan, nak naik tangga tak boleh tiba-tiba. Ada yang tadi ada suara kat bawah, dan naik atas suara jadi macam keanak-anakan. Okay, macam-macam. Tapi itulah macam saya, Tomang-tomang macam tu saya anggap budak tu tak cukup umur je lah, tak cukup sifat ataupun tak belajar betul ke apa, saya tak tahulah. Habis saya okey je, cuma saya tergelak lah macam mana satu perawat yang boleh declare mata batin konon-kononnya terbuka, tapi kamu boleh kata macam tu. So saya kat situ saya dah nampak Muhammad ni memang scam lah kan, memang scam lah. Okay, tapi tak apalah, lantak dia lah kan, antara dia dengan Allah Ta'ala. Okay, ada je benda tu ada. Saya pernah dapat VTT tu, video tu pernah sampai kat saya. Okay, pasal tu itu dugaan mental tu bang kakak. Itu dugaan mental tu. Kalau mental tak kuat, kau akan melenting. Saya dulu pun masa
mula-mula masuk dekat dalam alam TikTok ni pun saya pun mental juga kan. Itu yang saya ajak jumpa apa semua, kau tak puas hati kau jumpa kan. Tapi dalam lama ni kita fikir macam you are not my level lah kan, pasal tu you punya kat situ je kedudukan kan. Ustaz, saya cukup 44 hari amalan Yasin. Yasin lagi tak ada, saya tak pernah ajar Yasin 7 penjuru bang kakak. Ayat kursi 7 penjuru ada, Yasin tak ada. Yasin 7 mukbin ada. Okey, Yasin 7 penjuru tak ada, belum buat lagi kan. Amalan itu 44 hari ni solid. Mana kata sesuatu amalan, kalau contoh korang nak ambil ini yang guru saya pesan lah. Guru lain saya tak tahulah, guru lain lah kan. Apa yang saya ajar ni, apa yang guru saya ajar, dan pembuktian tu ada. Saya sukakan satu benda, keilmuan yang kita belajar dia ada pembuktian tau. Dia bukan sekadar kau buat gila tapi tak ada apa-apa pembuktian. Okey, apa yang saya ajar pembuktian tu nampak dan kita boleh tengok orang ramai dah buat tu jadi macam mana. Okey, ayat kursi 7 penjuru ni ataupun apa-apa amalan saya bagi ni, buatlah selama 44 hari. Kenapa? Kita nak solidkan dia dalam badan kita, solidkan. Okey, kemudian adakah kamu perlu teruskan? Kamu teruskan je, terus macam biasa sampai ada petunjuk. Okey, dia ada petunjuk, dia ada step by step dia. Okey, cuma kalau kata rezeki kamu tak dapat petunjuk yang kedua tu, yang pertama tu pun dah kuat dah kakak. Pertama yang saya bagi tu pun dah kuat dah. Okey, kalau ada petunjuk kamu dapat, kamu bagi tahu saya dapat petunjuk sekian, saya akan bagi step yang kedua dan last kali step yang ketiga. Okey, ayat kursi step kedua dan step ketiga tu benda yang sama, cuma dia ada beberapa point yang dia ada beberapa kaedah dalam pembacaan tu dia kena ubah sikit. Bukan ayat tu diubah, cara teknik pernafasan dia ada ubah sikit untuk lagi lebih solid, tapi kena dapat dia punya petunjuk. Okey, amal je terus, bukan susah pun kan. Kalau mula-mula mungkin kamu rasa susah, lepas tu dah lama-lama nanti insya-Allah dia okey. Dah jadi pengamalan tu dia dah okey. Lepas apa ni? Mana kes saya yang kerasukan hari tu, lepas jin tu keluar, masuk pula pendamping saya merawat suami yang bantu saya semasa ruqyah. Kedua-duanya tidak boleh dipercayai. Okey, pendamping pun tak boleh dipercayai. Jin saya boleh katakan mungkin pendamping tu datang, tapi kebanyakan pendamping ni dia tak bantu kat merawat. Kalau dia bantu akak dalam merawat pun, nanti akak akan terhutang budi dengan dia. Dia akan buat akak terhutang budi dengan dia, dan dia akan buat akak jadi macam aku tak nak buat lah pendamping aku. Okey, so bila ada ikatan kasih sayang antara akak dengan pendamping, makna kata nak putuskan pendamping akak tu bukan perkara yang mudah. Pasal tu orang yang buang saka, macam mana saka tu boleh datang balik? Kenapa dia boleh datang balik? Sebab ikatan kasih sayang tu masih ada. Awak akan terdetik macam, kalau saka aku ni ada lagi kan bagus. Ada ikatan tu, mana kata benda tu takkan terpisah. Dia tak mudah untuk terpisah. Orang bercerita pasal saka ni bang kakak, bercerita ni semua orang boleh cerita. Sebab apa? Sebab ada laman sosial. Dia ambil kopi sini sikit, kopi sini sikit, kopi, dan bila dia buat live dia cerita. Dan korang pun dengar, weh ni perawat lah. Kebanyakan yang saya tengok tu macam tu lah. Tapi untuk menyelesaikan tu yang penting, menyelesaikan masalah tu yang penting. Kan? Untuk menyelesaikan masalah tu yang penting sebenarnya. Yang bagi video dalam grup tu bang, banyak sangat video, mana aku nak ingat. Aku ni nak kena fikir Palestin lagi apa, sekarang dah kena bom pula kat hospital apa, macam-macam nak kena fikir. Tak sempat nak fikir kan. Kena ingatkan balik. Saya ni jenis bukanlah pelupa, tapi saya ni banyak benda nak kena ingat. Jadi kadang-kadang terlupa jugalah kan. Tuan Edi, isteri saya minta tuntut puasa. Naik mahkamah, berubah benci dalam masa 2 bulan. Pasal tu jangan sampai dia dah tuntut puasa bang. Mana kata abang tengok perubahan isteri abang tu dah nampak lain, ya abang kena dapatkan rawatan cepat. Sebab apa? Biasa kalau KK macam ni, dia bukan attack, bukan kena pada isteri abang saja. Kadang-kadang attack juga kena pada keluarga isteri. So macam contoh, isteri pun dah balik kat rumah keluarga. Okay, kemudian isteri pun cerita tentang abang ni macam ni lah, macam tu lah, macam ni. Tak banyak sikit keluarga akan dengar apa yang isteri abang cakap, sebab tu anak dia orang. Kan? Kadang-kadang abang tak pukul pun, dia katanya dia pijak aku, si Samad ni, suami aku ni pijak aku sepuluh mati ni apa. Jadi ahli keluarga ni akan terikut-ikut. Kemarahan yang ada membuatkan jin tu seko je dekat badan isteri abang tu, tapi dia boleh masuk dan menyelinap masuk dalam badan adik-beradik yang lain. Makanya abang nak dapat nak keluarkan dia daripada rumah tu dah jadi susah. Okey, dia akan manipulasikan pula fikiran. Tak payah pergilah rawatan-rawatan ni semua, buang masa je, tak gunalah semua, kaki kencing lah, itulah inilah. Dia akan main game macam tu. Mana kata nak dapatkan balik isteri abang tu payah lah.
Dan jangan terpengaruh daripada sistem, daripada gambar, nama pun boleh buat ni, jangan. Kalau kamu nak cuba boleh, tapi nasihat saya jangan. Okey, sebab dia bermain dengan sukma diri apa semua, tak boleh main-main. Okey, dia tak boleh main-main. Salah step, elok-elok nak dapat bini jadi gila terus. Okey, untuk dapatkan bini balik, boleh tak gunakan perawat Islam yang menggunakan ayat dan sebagainya. Dia sebenarnya macam ni, kalau kata isteri kita dah kena sihir ni, sebaik-baiknya kita sendiri yang buat solat hajat, kita sendiri yang buat minta petunjuk pada Allah Ta'ala. Kamu jangan gunakan, kamu jumpa dengan satu perawat ni buat sekian-sekian, tak apa, saya boleh dapatkan balik. Ini semua teknik-teknik gadam. Kalau isteri kamu boleh berubah secara tiba-tiba tanpa diruqyah dan sebagainya, mana kata ini adalah teknik yang menggunakan gadam biasanya. Okey, penampilan itu tidak merujuk apa-apa pun. Itu just, pasal tu saya cakap, saya banyak menolak. Macam contoh, saya tahu dah dia ni bukan pakai ilmu putih je, ilmu hitam pun ada. Dia jalan dua-dua. Ada setengah ni dia jalan ilmu putih, ada setengah ni dia jalan ilmu hitam, tapi dia buat penyamaran seolah-olah dia pakai jubah, ada yang macam tu dekat dalam TikTok ni pun ada. Tapi kita nak cakap lebih-lebih pun tak boleh, sebab itu adalah dia, antara dia dengan Allah Ta'ala. Okey, dia dengan Allah Ta'ala. Ada yang macam tu. Ada yang menyamar jadi anak buah saya baru-baru ni dekat dalam teli, menyamar jadi anak buah. Tiba-tiba di-charge orang tu sampai 800, sedangkan saya tak pernah buat charge sampai 800 900 ni, tak pernah pun. Okey, statik saya punya harga ni daripada dulu sampailah sekarang sama je, tak pernah lah berubah ke apa guna. Tapi lepas renovation ni tak tahulah kan jadi macam mana, macam mana Tuan Lawyer ada penambahan harga ke apa? Kan. Saya rasa tak adalah, tak ada. Okey, ada je rapatkan rawatan kat sini yang mana cacat, yang mana orang warga emas, budak-budak pun kita tak ambil. Kita tak pernah pun ambil harga kan. Okey, kalau macam contoh kita tahu dia memang keluarga yang susah pun saya tak ambil kan. Tak apa, ada rezeki lain, saya okey je. Okey. Nampak cahaya masa buat ayat kursi 7 penjuru tu dekat atas ustaz tu, bukan petunjuk ke? Nampak cahaya masa buat ayat kursi 7 penjuru tu kat atas ustaz. Macam mana pula? Siapa yang buat ayat kursi tu? Aku ke kau yang buat ni? Tak faham soalan. Tak faham jawapan ni. Itulah ustaz, penat tu. Saya minta tolong ustaz bantu settlekan. InsyaAllah Kak. InsyaAllah nanti kita, sebab saya tengah pening pasal renovation kan. So bagi saya siap kerja saya ni semua, lepas tu saya akan fokus pula pada rawatan-rawatan semua kan. Sebab sekarang ni kita banyak benda tengah set up ni, dengan saya kena ambil kedai baru, nak set up untuk store. Sekarang ni orang yang order barang daripada pusat rawatan pun makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Walaupun kita di ban banyak kali pun, sambutan dia sangat menggalakkan, dan kita punya feedback pun memang banyak. Alhamdulillah, saya syukur sangat pada Allah Ta'ala dengan berkat ayat-ayat yang diturunkan dan kita gunakan ayat itu dengan sempurna. Alhamdulillah, banyak feedback. Ada orang yang pakai minyak rawatan, tak ada dapatkan rawatan, sembuh pun banyak. Boleh tengok dekat dalam saya punya Telegram, masuk kat sana, kamu sendiri tengok. Bukan saya suruh dia orang chat ke apa benda, kamu sendiri tengok. Ada orang cakap takkanlah pakai minyak ni boleh hilang. Kau tak kena hantu tak masuk. Kau tanya orang yang masuk hantu dulu. Faham tak? Okey. Yang sepatutnya fikir ilmu Allah Ta'ala luas, kau tak fikir luas pula. Yang mengapu-gapu tu kau orang boleh percaya kan. Tengok dulu. Okey. Kasturi hitam. Ada juga yang cuba kopi saya, dia pun keluar kasturi hitam juga. Okey tak? Dia bukan soal kasturi hitam tu tadi. Dia soalkan pengisian dan gelombang yang dia masukkan tu sampai boleh menggegarkan masa jin tu. Okey, itu yang penting sebenarnya. Kalau setakat kasur hitam, kau tak payah beli kat dalam TikTok. Kau beli kat mana-mana pun ada jual. RM3, RM4 pun ada jual. Okey, dia daripada situ ada perkongsian dia pula. Kita akan ada agihan pula pada, tu saya tak payah sebut lah. Dia ada agihan dia apa semua. Pasal tu dia punya pergi tu lain macam. Okey, pergi lain macam. Okey, ada yang pegang minyak 99G sampai meletup pun ada. Saya pun tak percaya. Saya pun macam biar betul meletup. Nampak saka dah tidur. Okey. Sampai pegang tu meletup pun ada. Bukan saya cakap, dia orang buat perkongsian dekat dalam grup tele. Tengok kat situ banyak kot. Okey. Minyak parak ada perkongsian lagi ke? Dia orang tak kongsikan. Aku pun tak tahu kenapa dia orang tak kongsi. Dia senyap-senyap je. Okey. Tapi dia punya laris laju kan. Tiap-tiap hari ada je pak arak keluar daripada pusat rawatan. Kan? Ada orang yang kita nak, macam setengah orang dia malu nak sebut kan pasal minyak pak arak ni. Minyak pak arak ni tak ada rukiah-rukiah apa semua, tak ada. Benda tu korang yang minta hari tu kan.
Jadi korang nak minta tu beria-ria sangat, dan aku keluarkan lah, sebab yang ada kat Malaysia ni semuanya minyak-minyak yang tak tahu lah kan. Tu kita keluarkan lah kan, keluarkan. Lepas tu saya tengok pada dia tak ada feedback, tapi dia daripada pembelian seterusnya je, orang ni lagi kan, orang ni lagi kan. Dia ada pembelian seterusnya lah. Macam mana nak dapat petunjuk ayat kursi 70 masa kamu buat tu kamu boleh dapat petunjuk, ataupun dalam mimpi kamu dapat petunjuk? Dia ada dua tempat. Masa tengah buat tu dia akan jadi sesuatu, ataupun dalam mimpi kamu akan dapat petunjuk. Benda antara dua benda ni nak kena sampaikan kat saya. Okey, antara dua benda ni nak kena sampaikan kat saya. Minyak kasur hitam untuk bayi boleh Annie. Minyak kasur hitam ni antara yang top, yang mana-mana bayi yang selalu menangis malam-malam tu, ambil lah satu. Dia tak payah pakai banyak ni, pakai sikit saja. Lepas tu kamu tengok. Okay, kita dah buat pembuktian tu banyak dah. Masuk dalam grup tele, awak boleh tengok macam-macam. Ataupun awak boleh bertanya soalan, siapa yang pernah beli minyak kasur hitam untuk bayi, lepas pakai jadi macam mana. Kalau awak tanya dengan saya, mesti saya kata produk saya paling bagus lah. Itu biasalah. Tapi saya tak suka bagi tahu produk saya ni bagus ke tak. Kamu masuk dalam grup tele, dekat dalam tu ada 25 ribu. Saya tak tahu dah sampai 25 ribu orang ke tak. Okey, dalam tu lebih kurang 24 ke 25 ribu orang yang ada dalam tu. Kamu boleh tanyalah dia orang kat situ, kan? Betul tuan cakap satu family benci, fikiran dipengaruhi. Ya, tu atok dia. Kalau macam contoh awal-awal kita dapat tengok bini kita lain macam tu, kena dapatkan rawatan cepat. Kamu nak kena trace lah. Lepas tu masa tu kamu bagi air tawar, kamu dia minum. Bila dia dah masuk dalam kawasan rumah family, kamu nak bawa keluar, dia dah susah dah. Okey. Tapi dalam masa sama kita tak boleh kata 100% dia kena sihir. Kita kena tengok balik diri kita, ada tak kita buat salah yang membuatkan isteri kita jadi macam tu. Apa nak kena tengok juga. Dia banyak sudut. Kita tak boleh kata bila bini tu minta pasak tu bermaksud kita ni memang confirm dah kena sihir. Tak boleh juga. Dia kena tengok pada diri kita juga. Ada tak benda yang membuatkan dia jadi macam tu kan, ataupun mungkin dia dah ada lelaki lain ke kan. So dia banyak perkara yang nak kena check dulu, betul ke tak betul dia ni ada gangguan. Cuma bila saya buat air tawar tu, tak adalah power mana air tawar tu, tapi tu semua ayat-ayat yang diturunkan daripada Allah Ta'ala. Minum air tu, minta, ya Allah ya Tuhanku bagi petunjuk. Bila minum air tu, minta, masa kamu nak bagi tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kau baca kuat-kuat kat dia pun tak apa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon ya Allah berikan petunjuk, ya Allah bagi dia minum. Okey, lepas tu tengok tindak balas dia. Kalau kata kamu bagi dia minum, tiba-tiba menggelupur pula, tiba-tiba kepanasan ke apa, carilah perawat bantu kan. Okey, sementara nak jumpa perawat yang boleh bantu tu, kamu boleh je terus bagi dia minum. Biar ada setengah jin ni kadang-kadang dia dalam badan kita, dia kena air tawar tu pun dia undur. Ada yang pakai minyak kasur hitam pun alhamdulillah dah okey pun ada. Tetapi kamu kena sparring lah benda tu. Ayat kursi 70 tu pengamalan tu kena buat. Pengamalan tu penting bang kakak. Okey, pengamalan tu penting. Itulah tujuan dia, untuk bentengkan diri kamu, protect diri kamu. Okey, benda tu penting. Kan, biar dia mengantuk. Dia balik 2.30 kot. Apa pasal Saya bukan mengantuk. Saya macam ni je. Saya bukan mengantuk. Saya mengantuk. Okey. Mamu pergi berasap dulu. Mamu dia berasap dekat-dekat nak balik, dia boleh berasap. Dah berhenti dah. Dia jaga kesihatan Mamu. Mamu bagus. Dia jarang berasap-berasap. Dia jaga kesihatan. Pejam mata dah tadi. Alhamdulillah macam ni je. Kalau terus cakap ke Saya apa. guna minyak ustaz. Mak mertua dia datang terus rasa panas, tak boleh duduk rumah. Kau tengok tu, bukan aku yang cakap tu. Kau tengok Liana tu teli apa. Aku tak cakap. Liana ni aku pun tak tahu daripada mana datang kan. Belakang zoo negara ke apa saya pun tak tahu kan. Itu tengok dia orang cakap apa kan. Dia ada tindak balas bang kakak kan. Dia ada tindak balas. Macam contoh orang kata dia Melayu ni, nak jatuhkan Melayu ni, dia macam-macam skill dia buat. Dalam tu ada kadang, kau tahu tak minyak daripada pusat rawatan ni hari-hari lebih daripada 1,000 parcel keluar. Kalau 30 hari 30,000 parcel, kau agak-agak 30,000 jin mana aku nak cari. Last kali besok Mamu aku masukkan dekat dalam botol kan. Dia orang punya mentality kadang-kadang bila ajak berdepan tak berani kan. Kau tak perasan ke kenapa minyak pusat rawatan ni semuanya botol-botol hitam, dia kata contoh. Dia bagi korang percaya kata-kata dia. Botol hitam tu nampak eksklusif. Saya memang minat warna hitam ni, dia nampak eksklusif. Faham tak? Eksklusif. Kalau korang kata, Ustaz, kita dah boring lah botol warna hitam, kita orang semua nak botol warna pink. Aku buatlah warna pink. Tak masalah pun. Kan? Cuma nampak eksklusif saja. Okay?
Tak tahulah. Penat sebenarnya nak melayan keinah orang. Tapi sekarang ni saya dah mula malas nak layan lah. Dia orang hantar video ke apa, melantak kau lah, ikut kau lah kan. Saya jadi macam tu lah sekarang. Saya malas nak layan sebenarnya. Okay, bila aku sembang dengan mamu je, Mamat ni cek hal ni. Lepas tu mamu not my level. Start, not my level dah, cukup jalan terus je. Kan. Buat air kursi 7 penjuru dapat bertarung dengan jelmaan nenek yang masuk dalam mimpi. Lepas tu semua hitam, ular keluar dari rumah. Nampak tak tu dia punya tindak balas tu. Kamu tahu tak, mimpi kamu kalau dapat bertarung dengan bangsa jin, mana kata kekuatan roh kamu tu dah kuat. Tapi kamu janganlah tiba-tiba rasa alhamdulillah ni aku dah boleh bertarung dengan jin secara nyata pun boleh. Tak boleh. Mana kata kekuatan roh kamu dah kuat. Bangsa jin ni dia akan buat segala onar dia ni sewaktu kamu tengah tidur tu tahu. Dia masuk dalam badan kamu, jasad kamu dah terbaring, roh kamu akan terkating-kating. Masa tu dia akan buat segala-galanya. Pasal tu saya ajar kaedah 7 penjuru ni. Saya nak kamu kuatkan roh kamu. Bila roh kamu dah kuat, insya-Allah selama ni kamu mimpi ular, kan? Ular tu patuk kamu. Bila kamu dah amal benda tu dah cukup 44 hari, ada setengah orang tu 7 hari pun dah dapat. Kamu boleh picit ular tu, kamu boleh tumbuk ular tu, nenek tu nak datang, kamu boleh swingkan kepala dia, berpusing kepala nenek tu. Nanti kau rasa-rasa nenek tu nak datang lagi tak? Kalau kata kekuatan roh kamu dah kuat, kamu rasa-rasa nenek tu nak datang lagi tak? Mati balik hidup, nenek tu tak datang. Dah tak datang dah, pening kepala. Aku nak masuk dalam badan cucu aku pun susah. Dah kuat pula roh dia, mana punya musibat pula yang ajar sampai aku susah nak masuk. Kuatlah dulu. Kan? Saya ni bukanlah perawat yang boleh bercakap lembut. Saya jadi diri sendiri bang kakak. Saya tak suka macam dekat sini Assalamualaikum para hadirin yang dihormati sekalian. Saya bukan macam tu. Okay? Saya bukan macam tu. Jadi kalau kau nampak dia ni garang, memang saya seorang yang garang. Okey. Sebab background saya pun bukannya para wali ke para ustaz ke apa, bukan macam tu. Background saya bukan macam tu. Background saya memang terbalik meja. Kan? Cuma bila dah jadi perawat ni tak adalah terbalik meja kan? Memang background dah terbalik meja. Kami nak buat macam mana kan? So benda tu keberanian tu dah memang macam tu. Nak buat macam mana? Okay. Tu ayat dia bagi budak faham. Kan? Salam sakit selidih, sapu minyak apa ustaz? Beri sapu tu, minyak 1000 bisa tu yang ada. Kau beli yang botol kecil je dulu. Try, rasa lepas pakai. Siapa-siapa yang beli minyak 1000 bisa ni tak perlu beli botol besar terus. Beli yang kecil dulu. Cuba dulu yang kecil. Kalau nampak macam makin okey, then baru beli yang besar. Kan? Kalau kau tak beli, kau tiba-tiba beli yang besar, botol yang kecil tu tak jalan. Kau kena beli yang kecil dulu baru beli yang besar. Boleh tak ayat itu kamu? Ayat marketing tak? Kena beli yang kecil dulu baru beli yang besar. Aku cakap sorang-sorang apa? Kemamu ni dah tidur ke? Okay? Ada. Beli yang kecil tu. Apa lagi ni? Sebelum ni pendamping saya tu jauh. Mana pula kau tahu dia jauh? Sebelum ni pendamping tu dah jauh. Tapi setahun lepas ada rawatan, ada buat rawatan panggil Sukma, kononnya pendamping. Bang kakak, Sukma ni pun, aduh, aku nak cakap pun sebersalah. Dulu rawatan Sukma ni tak ada orang pun buat. Sejak aku buat Sukma ni habis semua dah panggil Sukma bang kakak. Oi. Sukma ni kau macam mana perawat tu kena betul-betul trace yang datang tu Sukma ke ataupun jin. Okey, kebanyakan yang panggil Sukma ni aku tengok yang ada tu jin, dia bukan Sukma pun kan. Itu yang kadang-kadang aduh, dulu tak ada orang panggil Sukma, lepas aku panggil Sukma dah semua pula panggil Sukma. Kan? Kadang-kadang saya pun masuk dalam live, saya pun suka tengok orang lain bicara apa semua kan. Yang dia panggil, yang dia bercakap tu dia bukan Sukma tu jin tu. Jin yang sama juga, dia pusing-pusing je. Tapi nak cakap sebersalah kan. Susah juga. Habis dia kopi-kopi kan. Ada saya tengok yang betul-betul spesialis dekat dalam TikTok ni, betul-betul spesialis lah yang memang kalau saya tak sempat nak rawat pun, kalau kekek berat pun biasa saya akan pass lah dekat orang ni. Just saya personal dengan orang tu, pergi jumpa dengan orang dia dulu. Ada 2-3 orang je lah yang betul-betul spesialis. Cuma saya tak nak sebut nama lah kan. Ada 2-3 orang yang saya nampak ini betul spesialis kan. Okay, yang lain-lain ni banyak lebih pada copy paste lah kan. Copy paste Ramai. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Okay, kalau dia glamour pun tak semestinya dia spesialis. Dia nak cari yang spesialis tu
Dia sebenarnya di dalaman tu betul-betul, kebatinan dia tu betul-betul nak kena padu. Kebatinan tak padu pisang kan. Kalau kau cakap dengan Wahabi tak guna, dia pandai bercakap. Bila bagi kerasukan yang bersilat-silat tu kat dia nanti, itu Dia lari dulu. darah lah kan. Kalau Wahabi ni saya tak layan. Ramai nak tengok perawat jadi aktiviti hutan. Itulah kalau nak jadi perawat, betul-betul belajar okey. Tapi kalau main macam kopi-kopi sikit-sikit ayat kopi-kopi, kau jangan. Benda tu urat-urat tu semua tegang tau. Okey, urat-urat pesakit tegang. Pasal tu okey, ni aku ajar pasal urat pesakit tegang. Tak lama lagi ada lah tu kan. Urat pesakit tegang, masa tu jangan main-main. Efek pasal tu korang yang sakit pun jangan main belasah je. Pasal tu saya buat, saya ajar korang, kau tengok live dia, kau tengok live dia. Rawatan tu live terus kan. Bukan semua orang nak kongsi tau, sebab orang tak berani nak kongsi. Takut terkantoi ke apa tak tahu, saya tak tahulah. Tengok live secara live, sebab saya awal dia buat live. Jadi sekarang ni dah mula. Naik kotak tu tak cukup kuat lagi, dia kena tengah rawat tu dia buat live. So korang boleh tengok kat situ. Kan? Dia pandai tak main urat. Urat tu kat mana dah tegang, kat mana nafas, pesakit tu macam mana. Banyak benda nak kena tengok. Kalau nafas pesakit tu dah cungap-cungap, kau jangan ingat jin tu yang tercungap. Tak juga. Kadang-kadang pesakit tu dia tak boleh kontrol dari dia. Sebab jin tu dah kuasai dia. Jadi dia tak boleh kontrol. So kau kena perhatikan betul-betul. Nah, yang tercungap ni jin ke? Ataupun pesakit tu yang tercungap-cungap. Kau tersilap langkah. Jadi tak sedar terus. Kan? Tak sedar. Tapi kebanyakan tak adalah lagi rawatan kematian tu, saya tak pernah dengar lah. Tapi lepas rawatan tu jadi isim, saya biasa dengar. Okey, apabila urat tu dah tegang, tidak dibuat satu keputusan rasmi, sama ada nak bunuh ke, nak hantar pergi Mekah ke, pergi Israel ke apa ke, tidak ada keputusan rasmi, kau masih still terus, urat kepala dia putus. Dan bila urat kepala putus, dia dapat balik diri dia kejap, tiba-tiba kau kata dia isim. Ini memang saya banyak kali dah jumpa dah. Okay? Saya banyak kali dah jumpa kes-kes macam ni. Tapi kalau dah urat kepala putus, kau nak rawat macam mana? Kau nak dapatkan balik diri dia dah bukan senang dah. Dah urat kepala putus, dah sekali declare gila je lah. Nak cakap macam mana? Tu kena hati-hati kan. Saya cakap macam ni, bukan saya suruh korang jumpa dengan saya, tak payah, jadual aku pun dah penuh dah. Cuma kena benda ni lah. Benda ni bukannya yang penting boleh belajar merawat, boleh rukiah ni ayat manzil 3-4 ayat manzil. Bukan macam tu tau. Urat sini kan. Dulu kalau kau perasan kan, dulu saya main urat kepala. Kau tak perasan kan sekarang ni ramai dah tiru. Main urat tengkuk, check urat tengkuk kan. Dulu kalau dia buat rawat, mana ada benda-benda tu dia tak buat. Itu yang kadang-kadang saya bukan condemn tau. Ini saya berfikir. Dulu dia orang belajar dengan guru dia ajar macam mana. Faham tak maksud saya? Saya berfikir, kalau dia orang copy cara saya, jadi dia orang ni dulu belajar guru dia ajar macam mana. Tu yang saya duk fikir tu kan. Kenapa semuanya sama je kan? Macam contoh aina matakunu yatibikum Allah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dulu ayat tu tak ramai orang pakai. Sekarang dah ramai orang pakai kan. Sekarang ramai ya. Kau tak perasan dah? Saya perasan. Aina matakunu tu dulu tak ramai orang pakai. Lepas tu yang ayat apa? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yusirun. Ayat tu pun dulu tak ramai orang pakai. Tiba-tiba sekarang ni semua dah ramai orang pakai kan. Boleh tak pakai ayat tu walaupun bukan perawat? Boleh je, tak ada masalah. Tapi jangan kau tekan menyebabkan urat dia boleh putus. Sebab ayat tu dia ada ayat-ayat yang menyerang, ada ayat-ayat yang apa, dia gelombang dia tu lain-lain tu sebenarnya. Kan? Gelombang ni bukan main-main, bukan kau sekadar baca je. Kalau kau silap langkah, kau yang kena serang. Kita yang dah belajar ni pun, kita pun kena serang kan? Kan? Kita kena serang juga. Kan, perasan kan anak? Ramai yang perasan kan? Dulu tak ada. Dulu macam contoh, saya pernah saya pernah dikondem oleh perawat samurai gila kan. Dia kata apa? Apa ni? Wa ilahukum ilahu wa ilaha illa huwa rahmanur rahim tu tak boleh pakai masa rawatan. Sekarang aku tengok dia pula pakai. Pula dah. Dulu kau cakap tak boleh pakai, sekarang dia pula pakai pula dah. Okey, tu kena tahu kenapa pakai ayat tu, kunci ayat kursi tu kat mana kan. Kadang-kadang suka tengok dia orang. Dulu kata mana ada, tidak ada dalam kitab kuning, kitab hijau, kitab kelabu, semua kitab pun tak ada pun. Wa ilahukum ilahu wa ilaha illa huwa rahmanur rahim tu tak ada orang pakai. Sekarang dia pula pakai. Kan. Tak boleh pakai tu. Okey, tak boleh pakai. Kelam premium ada tak? Sale ke mamu? Sale belum buat lagi. Bukan tak nak buat sale sebab tengah renovation. Kalau sale ni penuh kat luar ni.
Kan? Penuh kat luar ni. Tak boleh sebab memang tengah ni. Sale tak boleh nak buat lagi. Mungkin bulan depan lah kot. Sale ni kadang-kadang je Kak kita buat, bukan selalu. Kenapa kerap kali terlelap, tergigit lidah, sampai berdarah lidah? Keturunan pun boleh jadi, ada benda pun boleh jadi, ataupun ada, kalau petua dia panggil ada orang tengah mengumpat. Tergigit lidah ada orang tengah mengumpat. Itu petua lah. Tapi ni sampai berdarah ni. Kalau berdarah ni better check lah kot. Saya mimpi saya dengan ustaz merawat pesakit selepas amal ayat 7 penjuru. Aduh, tak. Sampah dekat rumah. Lori sampah. Sampah. Apa lagi? Ustaz tahu bila hari Khamis tak? Bagi saya siapkan renovation. Ni saya sekejap je ni. Saya ni pun punca tadi laptop tak menyala je. Saya sebenarnya banyak kerja nak kena buat. Boleh terjebak pula. Terjebak ni. Ada orang cakap tadi dia mimpi ustaz dengan dia merawat pesakit. Dia amal selepas amal ayat 7 penjuru. Apa dia mahu? Tak dengar dia. Dia mimpi ustaz dengan dia tengah merawat pesakit selepas dia amal ayat 7 penjuru tu. Petanda yang elok lah, petanda yang elok. Bukan saya ada dalam mimpi kamu ke apa, tak ada. Petanda tu nampak ke arah yang lebih baik. Mana kata roh kamu faham tak konsep roh? Bila roh kamu dah kuat, kamu sendiri tengok dalam mimpi. Macam mana kamu nak tahu roh kamu ni kuat ke, padu ke, handal ke, itulah inilah. Kamu tengok apabila dalam mimpi, kamu boleh menyerang balik tak benda tu. Itu makna kata roh kamu dah kuat. Okay? Tapi kalau macam contoh, hari ni kamu dapat serang, lepas tu besok kamu diserang, lusa kamu diserang, mana kata masih tak okey lagi. Dia kena dapat solid. Okay, dia kena dapat solid. Mana kata kalau kata hari ni kamu berjaya serang, lepas tu besok kamu diserang pula. Mana kata kamu teruskan lagi. Tanam lagi. Lepas kamu buat ayat kursi 7 penjuru tu, lepas tu buat zikir yang saya ajar tu, telan Elio. Telan, simpan. Kamu buat je dulu bang kakak. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Itu jam nanti ayat-ayat yang kamu baca tu bila dia dah mengalir dalam badan kamu, ayat-ayat kamu baca simple pun, kamu pegang kepala orang tu pun menggelupur jin dalam badan dia. Kamu buat. Saya antara orang yang tunjukkan kaedah rawatan. Dalam masa yang sama, saya ajar korang rawatan kecemasan nak buat macam mana. Faham tak maksud saya? Okay. Saya ni buat live ni, saya tunjukkan kaedah rawatan. Dalam masa yang sama, saya ajar korang apa nak buat protect. Korang buat je terus benda tu. Kan? Saya ajar terus kan? Supaya sekurang-kurangnya kalau berjaya, alhamdulillah rezeki korang lah. Saya pun tumpang bahagia ataupun saya tumpang gembira dengan apa yang saya dah ajar tu korang buat dan benda tu jadi. Baru-baru ni ada orang pakai yang saya bagi tahu live. Yang pakcik tu beli tasbih yang anak dia budak YouTuber kerasukan sampai 5 orang. Ada. Kes tu Dia pernah bagi tahu sekali. Saya bagi tahu baru ni kan. Nampak tak? Dia ambil je tasbih tu, dia letak 5 orang kerasukan, 5 tu jin lagi. Kan? Aku pun macam tak percaya. Dia betul. Tak lama lagi betul. Rasa pakcik ni orang call lah. Tolong pakcik ni kerasukan. Okay, kalau kecemasan boleh, tapi jangan selalu, sebab saya takut nanti kamu duk bantu-bantu, kamu kena serang. Sebab kamu kena faham satu konsep, apabila kamu nak menyerang pesakit tersebut ataupun nak menyerang jin dalam badan tu, kalau ada jenis yang standby kat luar ni, dia akan serang kamu balik. Okay, pasal tu kalau kamu nak bantu boleh, tapi kamu kena pasak badan kamu betul-betul. Pasak badan kamu betul-betul, ayat kursi 7 penjuru tu buat hari-hari, kan? Lepas tu zikir tu simpan, tanam, simpan. Anggap dia tersimpan. Biar dia lalu dekat dalam korang punya salur darah ni semua. Kan? Buat insyaAllah kan. Saya berjaya. Saya bukannya orang-orang ni, saya orang biasa je macam korang juga pun boleh berjaya. Takkan korang tak boleh berjaya. Kasut hitam nak pakai waktu tidur ke? Tak. Waktu tak tidur pun boleh. Waktu bila-bila pagi pun boleh. Pakcik tu ucap terima kasih banyak-banyak. Tu Brola tu ada. Dia bagi tahu kat saya lah kan. Dia bagi tahu benda tu kan. Saya pun saya sebenarnya kalau ikutkan apa yang terjadi tu, bukanlah kata saya tak percaya. Cuma saya jadi macam boleh jadi tu. Boleh lari semua jin ni bertempiran lagi macam tu. Maksudnya kan macam itu baru dipanggil apa? Ilmu Allah Ta'ala luas. Nampak terzahir terus macam tu. Ini tengok mamu ni ada 3 ekor ni dekat dalam perut dia tu. Itu besarnya busung, baiknya busung. Dekat punggung mamu sebelah kanan tu ada mak lampir pula perempuan duduk. Lepas tu korang kena percaya ni ilmu Allah Ta'ala luas. Memang kena game lah. Saya ada pengalaman dirawat. Ni mamu ni pun pengalaman dirawat lagi, dah berlambak-lambak juga. Okay. Mamu adalah salah seorang kes busung. Dia pernah kena busung. Ni pesakit yang pernah kena kes busung. Dan dia memang dah ada pengalaman dirawat oleh ramai orang
Dan dia juga ada pengalaman sampai jatuh papa ke dana lah, habis duit untuk buat rawatan saja. Tapi dia jadi macam tu sebab apa? Sebab dia jadi macam tu sebab dia fikir macam duit aku dalam bank banyak pun tak guna, tapi kesihatan aku macam ni. So dekat situlah orang akan ambil kesempatan ke atas kamu. Okay? So macam contoh, saya ada duit 1 juta dalam bank. So saya butuh ni pokok saya. So saya fikir macam mana? Aku tak kira lah macam mana pun. Aku ada duit 1 juta pun tak guna ni. Kalau perut aku dah makin membesar, nanti aku mati semua pada tinggal. Jadi apa yang ada dalam bank ni kau akan bagi last sekali sampai gigit jari. Okay? Bang Kakak, banyak je kes kita buat perkongsian rawatan mencecah puluhan ribu pun ada. Yang kes Pulau Pinang, yang akak Pulau Pinang tu kena 17,000 kes hantu raya. Okey, saya tak nafikan hantu raya ni adalah kes yang paling rumit dan kebanyakan perawat tak suka nak buat. Dia bukan rumit macam mana tau. Dia memang bermain dengan emosi perawat punya emosi pun kena kacau, pesakit punya emosi pun kena kacau. Lepas tu dia juga boleh menyerang habis ahli keluarga perawat habis semua dia kacau. Kan? Yang mana yang perawat tu sayang apa habis semua dia akan kacau. Itu permainan dia. Okey, so akak tu habis 18 ribu lah pesakit tu daripada Pulau Pinang kena benda tu. Okey, tetapi kenapa dia sanggup bayar 18 ribu? Sebab dia tahu dah banyak perawat-perawat macam Darul Syifa ni, macam-macam Syifa dia dah pergi tak jadi apa. Kemudian dia pergi jumpa dengan ni, awal ni kata saya boleh settlekan masalah. Tapi mahal dia tinggi ni, saya kena buat makan-makan lah, itulah inilah, kena pergi kat laut, nak pergi tengah laut, nak bawa 7 orang pergi kat tengah laut, 25 orang pergi kat tengah laut, nak lepaskan benda tu lah. Ini yang membuatkan penceritaan ini yang membuatkan kos tu jadi berganda-ganda. Okey, pasal tu kalau nak pergi kamu kena ikut sekali. Kamu jangan biarkan dia orang je yang pergi. Kamu kena ikut sekali, tengok betul ke tak betul yang mandi dekat tengah-tengah laut. Ada tak kaedah tu? Ada, cuma kos tu lah kan. Kos tu menyeramkan lah. Faham faham. Tapi kalau kamu mampu nak mencuba tu tak ada masalah. Saya bukan kata tak boleh, sebab mahar dalam bidang rawatan ni dia bukan kata rawatan Islam, rawatan kafir pun sama, rawatan kafir ke rawatan Islam ke, mahar itu ditentukan oleh perawat itu sendiri. Dia tidak ada macam dalam kitab sekian-sekian telah meletakkan mahar sekian-sekian. Kalau kamu tak nak bagi harga pun boleh je, tidak ada masalah. Cuma masa kamu kena hormatlah masa orang, tenaga dia. Lepas tu masa kami pergi belajar ni pun bukan percuma. Saya belajar pun banyak pakai duit juga kan, macam-macam nak belajar kaedah ni macam ni banyak juga pakai duit. So masa dia apa semua cukup sekadar kita buat pembayaran untuk masa tenaga dia. Nak main-main rawatan dalaman ni tenaga memang pakai banyak, dan serangan tu bila-bila masa boleh berlaku pada kita. Jadi macam contoh perawat dia letakkan harga, itu terpulang kepada kamu pula. Kalau kamu rasa okey dan kamu pergi, tapi kalau kamu rasa tak mampu ataupun duit kamu cukup-cukup kat situ, dia better jangan kan. Sebab rawatan ni dia tidak akan sekali boleh terus sembuh. Okey, ada nasib kamu baik sekali terus sembuh, tapi kebanyakannya memang dia ada macam ulangan dia. Okey, macam contoh ada perawat cas, saya cas harga 1,000, tapi rawatan saya mengambil masa 6 bulan. Okey, so bila-bila kamu nak datang lagi boleh datang sampai masa 6 bulan. Dan itu tak boleh, yang tu sekejap lagi mesti digaib. Sampai masuk rawatan kedua dia dah hilang dah. Okey, so kalau kata tak payahlah buat rawatan sampai 6 bulan, buat satu harga RM60 kan, cukup lah sampai beberapa tahun, tak apa lah. Okey, untuk dapat, kalau macam contoh perawat tu tak letak harga langsung ikhlas hati pun tak semestinya boleh sihat juga kan, tak semestinya benda tu. Okey, faham So pasal tu sebelum nak kena sihir tu, ilmu-ilmu yang kita sampaikan tu hatilah. Saya dah ajar macam mana ilmu kuku, macam mana waktu, macam-macam benda dah kita ajar. Kena berhati-hati, terutama makanan ni yang paling masalah. Dan juga gambar-gambar yang korang postkan dekat dalam Facebook ni semua pun masalah juga. Okey, nama-nama pun jangan letak nama penuh. Walaupun aku bergaduh dengan 100 orang perawat mengatakan isu nama, tak apa, aku bergaduh pun aku tak heran. Tapi korang jangan letak nama penuh korang dekat dalam Facebook korang ke TikTok ke apa. Macam contoh ni kan, Zara Channelly. Contoh nama Zara Channelly ni mungkin nama dia Fatimah. Okey, nama Fatimah binti Aminuddin. Letak nama macam ni, Zara Channelly. Letak macam tu. Mana kata nama korang tu terkeluar terus daripada korang punya nama sebenar. Okey, keluarkan terus daripada nama sebenar. Buat je sebelum korang dah kena. Sebab masa korang dah kena, orang yang bercakap banyak pasal isu nama tu pun, dia pun tak ada masa tu. Itu jam korang sakit kepala. Okey, lepas tu macam contoh mana-mana yang dah diuji dengan sihir, aurat dah kena jaga. Tu semua nak kena jaga kan. Jangan dok expose sangat benda-benda yang
menyalahi agama kan. Tu semua nak kena jaga. Kan. Dia tak boleh main-main benda tu. Nampak ni nama ni. Nama dia Kicap. Kenapa dia letak nama dia Kicap? Dia tak letak nama penuh dia. Kan? Letak je nama Kicap ke, botol ke, tenggiling ke, apa tak apa kan. Letak je nama-nama dia tu. Kan? Sebab daripada nama memang pengamal ilmu hitam memang boleh hantar. Kan? Janganlah bagi ayat macam kalau mak kita mati, masa kita mati nanti pun dibentikan nama mak. Apa kena-mengena pula apa minta nama penuh benti dengan nama mak kan. Kadang-kadang dia macam tak faham persoalan tau. Nanti mati pun dibentikan nama mak. Sekarang ni yang kau rawat ni orang mati ke apa, yang tu cerita bab lain, yang ni cerita bab lain, dia tak sama kan. Okey, ada pula yang ada satu lagi yang jenis otak yang tak apa nak betul tu. Kalau kita pergi hospital kan kita bagi nama. Tak sekarang ni kau tu hospital ke? Hospital bagi nama itu isi borang tu benda lain. Faham tak? Kadang-kadang dia orang cuba dakwah tapi aku pun dia ni tak faham sebenarnya ni kan. Dia kena ikut aku pergi jumpa perawat ilmu hitam dulu baru kita tahu benda tu. Ya, apa pula isi borang kat hospital nak nama penuh kan. Okey, dia kena duduk dengan perawat ilmu hitam baru dia akan faham kenapa benda tu bahaya, terutama dalam live. Okey, tapi ada je yang degil terpulang. Saya simple. Kita dah bagi penerangan, kalau setuju ambil, tak setuju ikutlah anda. Saya okey saja. Kena tukar nama kat titik, tukar je. Kalau nama akak betul-betul nama akak Siti Suhaila, contoh, nama tu dah memang betul. Tu memang nama akak dalam isi akak tu memang nama akak Siti Suhaila. Dan masa akak meninggal nanti pun nama itu akan digunakan, makanya tukar kepada Siti Jena ke. Tukar nama lain terus. Siti Mamu ke, Siti Edika ke, tak apa lah. Kan? Yang penting nama, bukan nama asal akak. Tukar je nama lain. Okey, faham. Siti Mamuji. Tu nampak tu, kerajaan langit terus. Itu kalau orang nak santau pun dia fikir 10 kali tau. Weh, ini nak santau kerajaan langit, kau gila kau. Kan? Okey. Ayat 9 surah Yasin tu gelombangnya untuk apa Ustaz? Surah Yasin ni ayat tonggang terbalik. Ni kalau macam bahasa rawatan, alamak jap aku tertekan lah pula ni, macam mana ni jap. Dia bukan tonggang ni, ayat Yasin 9 tu. Macam mana aku nak ni aduh tertekan ni. Okey dah. Surah Yasin ayat 9 tu ayat bolak-balik, membolak-balikkan. Dia penggunaan ayat tu yang saya belajar lah. Ayat itu penggunaan dia membolak-balikkan. Sesuatu perkara yang nak terjadi dia bolakkan. Sesuatu perkara nak diserang dia bolakkan. Itu ayat tu boleh digunakan untuk membolak-balik. Andai kata macam contoh kau tengah ruqyah orang, okey, tengah ruqyah tiba-tiba kau dah rasa macam ada something tengah diserang, boleh gunakan ayat tu. Terus masuk ayat tu. Macam kau tengah baca ayat mazid, keluar wahad Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila kau tengah baca ayat kursi, tiba-tiba kau rasa dia tegang, terus boleh masuk ayat Yasin ayat 9. Tu ayat membolak-balikkan, dia akan berpatah balik. Ilmu lagi. Aduh, tak boleh ajar patutnya ni. Macam mana end live lah. Okey. Tak boleh ajar tu kan benda tu. Itu ayat bolak-balik lah. So kalau macam contoh copy paste. Sebab dia kalau korang buat untuk korang punya keluarga, okey, copy paste je aku geram ni kan. Tapi kalau macam contoh jadi kat korang tengah ruqyah kan, contoh ada 5 orang tengah histeria. Contoh sekarang ni ada, kalau kau pergi masuk asrama, tiba-tiba ada orang kerasukan, seorang kerasukan. Sebaik-baiknya kau kena bagi tahu hak yang perempuan-perempuan lain yang ada kat dalam bilik tu, korang kena baca surah Yasin ayat 9. Baca yang tu saja. Baca supaya benda nak masuk dia bolak-balik. Dia nak masuk dia akan patah balik. Dia tak boleh nak temu masuk, dia berbolak-balik. Itu dipanggil ayat bolak-balik. Okey, bolak-balik. Okey, boleh tak macam contoh ada benda kat dalam ni kita tepuk baca surah Yasin 9? Boleh, tapi tak kenalah pada ayat bolak-balik. Kau nak bolak-balik ke mana benda dekat dalam? Kau tepuk-tepuk surah Yasin 9 tak jadi apalah. Faham tak? Kalau locking boleh lah. Locking ni makna kata ayat tu kalau macam dalam rawatan, macam guru saya bagi tahu. Sesuatu benda nak masuk dia berpatah balik. Dia dipanggil nak masuk dia borak-borak balik. Sebab tu saya nak tahu orang scam tak scam. Dia yang jenis copy paste ni, bila digunakan surah Yasin 9 tu, okey, katakan sekarang ni korang ada benda kat Alkom, ada benda tersekat, gunakan surah Yasin ayat 9. Contoh aku cakap ini memang copy paste. Surah Yasin ayat 9 tu digunakan untuk benda serang bolak-balikkan.
Macam mana ayat mudah faham? Kau faham tak apa aku cakap? Ayat serang, bolak-balikkan, dia tendang balik. Dia serang masuk terus surah Yasin 9, dia bolak-balikkan, dia patah balik, pergi dekat. Bukan benda yang ada kat dalam macam tu. Kalau korang sakit dada, bacalah, ambil tapak tangan. Waja'alna min baini aidihim sadda min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yusirun. Kau nak bolak-balikkan apa? Benda tu dah locking. Ayat locking, lepas. Tu lain. Okay, tapi boleh tak nak pakai? Boleh lah, tapi bila kita tahu dia dok fokus dengan ayat tu, mana kata copy paste. Saya punya pegangan tu. Okey, tu ayat bolak-balik. Mana kata saya tengah ruqyah mamu, badan saya dah rasa lain. Rasa panas apa, saya terus masuk surah Yasin 9. Dia bolak-balikkan, dia patah balik. Okey, yang macam contoh korang tengok main jurus tangan, contoh kita dah rasa something kat tangan kita, tolak balik. Ambil surah Yasin ayat 9 tu, tolak balik. Hembuskan balik, dalam hati kita terus masuk. Surah Yasin 9 tu lepaskan balik kat dia. Kan yang korang tengok yang tok bomo yang kau tengok tok bomo yang apa siam-siam tu yang aku jurus balik tu tu surah Yasin 9 lah. Aduh, habis rahsia aku. Tak leceh bakal lah apa ni. Jadual tu. Habis lah, esok copy paste semua. Okey, tetapi surah Yasin ayat 9 tu korang bukan baca masa tu saja. Benda tu ada pengamalan dan perlu tersimpan dalam diri. Bagi satu kekuatan dalam diri, betul-betul dalam diri. Mana kata dengan sekali baca tu pun benda tu dah terus pergerakan tu dah jadi. Tapi kalau korang macam kecemasan baru nak baca, tak jadi. Macam Al-Fatihah, kalau kau dah lama tak baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada kecemasan baru tu kau nak baca, tak jadi. Benda tu dia tak kena kuasai dalam badan kita ni. Okey, boleh tak jadikan pengamalan surah Yasin 9 untuk simpan dalam badan? Simpan dulu, baca di tengah-tengah kat petang-petang. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la. Baca sebanyak mana? Ya Allah, ya Tuhanku, simpan ya Allah ayat ini dalam tubuh badanku. Bila dah tersimpan dalam badan, baru kita boleh gunakan benda tu nanti. Kau nak macam mana nak bagi? 44 hari tu tersimpan. Amalan sebaik-baiknya 44 hari dia akan tersimpan. Cuma nak padu, dia kena teruskan sampai kamu dapat kuasai ayat tersebut. Okey, dalam bidang keperawatan ni, dia sebenarnya yang paling penting adalah macam mana kamu nak kuasai satu ayat tu. Kuasai ni bukan berkata kamu baca saja, dia kuasai ayat. Mana kata tu yang kadang setengah orang cakap, aku rawat orang, bismillah pun terpelanting jin tu contoh. Itu dia kuasai ayat tu. Dia dah kuasai ayat. Dia tahu kata kekunci dia. Dia tahu mana nak lepas nafas apa semua. Dia dah kuasai. Dia boleh buat. InsyaAllah dia boleh buat. Okay. So, sekarang dah tahu kan apa itu ayat Yasin, surah Yasin ayat 9. Waja'alna itu adalah ayat membolak-balikkan. Okay. So, lepas ni korang tengok VTT yang tepuk kepala. Waja'alna min baini, tak ada pula dia masuk lagi. Waja'alna min baini aidihim sadam, pisang. Okey, itu pisang. Itulah jenis-jenis yang kopi-kopi ni. Okey, tanyalah guru-guru tua yang betul-betul spesialis dalam bidang rawatan, dia tahu. Okey, dia tahu. Jangan kau tepuk sebab itu ayat membolak-balik. Benda dalam badan kau tepuk, dia tak terbalik kepada lagi bertambah teruk lah dalam badan. Okey, lagi lah bertambah teruk dalam badan. Okey, faham tu ilmu lah, rezeki korang lah. Sebenarnya aku tak nak ajar pun, tapi itulah kalau dah tanya soalan tu, saya jawab je lah kan. Okey, so kalau kata korang nak bantu ke apa benda ke, kalau korang rasa faham tak konsep dia, macam contoh mamu kerasukan ataupun ahli keluarga atau isteri kamu tiba-tiba rasa macam lain macam, badan dia tak sedap. Okey, kemudian kamu pun start pegangkan kepala dia, kamu membaca Al-Fatihah ke 3 ayat kursi, apa-apa yang manzil yang kamu nak baca, kamu boleh cuba benda tu, bacakan kat dia. Kemudian tiba-tiba kamu rasa kamu yang tak something. Apa pasal tiba-tiba angin banyak? Apa pasal tiba-tiba perut rasa lain? Kenapa tiba-tiba rasa tangan jadi lain? Tiba-tiba tangan kamu ni dah kebas. Tiba-tiba belakang kamu dah panas. Poin utama dia, jangan biarkan belakang kamu dah panas. Masa kamu tengah bantu orang, kamu jangan biarkan dekat kamu punya belakang sampai ke urat punggung tu panas. Itu perkara yang paling kamu kena betul-betul nak kena ingat pesan saya. Okey, anda kata kamu nanti nak bantu-bantu sahabat-sahabat lain apa, bila jadi je macam tu dia dah panas, kamu kena cepat-cepat masuk ayat Yasin, surah Yasin ayat 9 tu untuk bolak-balikkan. Dalam masa kamu baca tu, dalam hati kamu, ya Allah ya Tuhanku, bolak-balikkan ya Allah, ya Allah Tuhanku, bolak-balikkan. Bukan kamu cakap pakai mulut. Pakai mulut kamu melafaz, niat dalam diri tu bolak-balikkan. Okey, dia akan berbolak-balik. Pergilah balik pada pesakit tu kan. Pergi balik pada dia, tekan balik pada dia. Okey, faham Bagus. Dah, faham saja. Bagi hantarlah besok Kenny Rogers ke apa, 500 lebih orang ni dapat ilmu. Tak ada kelas-kelas. Ya, kita ajar je insya-Allah. Cuba dulu. Apa yang saya cakap ni, apa yang saya kongsikan ni, kau pergi cuba. Tak percaya kau cuba. Bila kau rasa serangan je, contoh serangan tu sampai kat tangan, korang boleh rasa bila korang
Bila kata serangan tu nak masuk kat tangan, korang akan rasa korang punya tangan ni, korang akan rasa dia punya suhu berlainan. Dia bermula dengan suhu tau. Dia bukan rasa ada current masuk dalam badan, tak. Masa korang bagi serangan, suhu ni dah rasa berlainan. Misal kata dekat sini sejuk, tiba-tiba kat sini panas. Sejuk tu dia akan rasa sejuk, seram, sejuk, seram, sejuk, seram, sejuk. Okey, terus ambil lock, baca surah Yasin ayat 9, ambil kat sini, lock kat sini, lock kat tekan, masuk sini, tolakkan ke bawah balik, lepaskan balik. Lepas tu kau tengok tangan kau tu, lega tak lega? Korang kena buat benda tu. Pasal tu saya suka praktikal. Saya tak suka teori tau. Saya ada teori, saya ajar praktikal. Mana kata korang kena test benda tu, baru korang tahu jadi ke tak jadi. Tapi sebelum korang nak test benda tu, korang kena pasak dia, biar simpan dalam badan. Jadi bila korang nak gunakan benda tu, dia automatik dia ada apa? Dia ada tindak balas dia. Okay, dia ada tindak balas. Orang kata bisa tu buang balik. Sama ada bisa buang balik ataupun serangan tu pantul lah, berbalas balik, tendang balik pada orang tu, pergi balik pada pesakit tu. Kamu tak boleh, sebagai seorang perawat, kamu tak boleh menerima penyakit tu masuk dalam badan kamu. Itu nama perawat bodoh nama dia. Sebagai seorang perawat, kamu kena singkirkan benda yang dalam badan orang tu keluar daripada tubuh badan dia. Bukan kamu pergi sedut masuk dalam badan. Itu yang banyak kes di mana tukang urut duk urut orang, duk urut dia itu namanya kamu dah menerima bisa dia masuk dalam badan kamu. Kita berapa ramai kot tukang urut datang kat sini duk collect bisa orang. Kamu tahu tak, orang kalau korang nak cari tukang urut, korang cari tukang urut yang bila dia urut, dia boleh keluarkan angin. Itu memang A lah tukang urut tu. Tetapi masalah dia, tukang urut tu dia menyedut bisa ataupun angin dalam badan tu masuk dalam badan dia. Faham tak konsep dia? Kalau kau tak cakap kau pergi jumpa tukang urut yang biasa, dia urut, dia tak ada keluar angin, dengan tukang urut yang pegang badan korang akan memang sedap dengan tukang urut yang dia yang keluar angin banyak. Okey, bukan dia bukan keluarkan angin kamu, dia tu ambil angin kamu tu masuk dalam badan dia. Lepas tu kamu tengoklah lepas 2-3 hari tersungkur ke tak tersungkur dia. Okey, saya juga pernah merawat kes di mana satu akak ni dia ingat dia kena sihir. Sebenarnya dia tak kena sihir. Dia pergi urut orang yang memang bermasalah sihir. Benda tu sekarang ni duduk kat badan dia atas alasan dia tak puas hati. Kau pergi urut orang tu buat apa? Kau nak tolong sangat kan? Okey, sekarang ni aku duduk dalam badan kau. Pula dah. Faham tak? Pasal tu saya dah ajar macam mana cara ajar lock tangan tu. Waja'alna min baini. Itu ayat apa? Mana kata gunaan dia apa? Kegunaan dia tu apa dah nak? Kegunaan dia untuk membolak-balikkan. Okey? Tetapi membolak-balikkan tu kenapa dekat sini? Sebab kamu perlu merasakan aura itu yang ada kat tangan tu. Kamu kena rasa aura tu. Sebab kalau kamu tak rasa aura tu, macam mana kamu nak tahu dalam badan orang ni ada jin ke tak? Kau dah tak kasyaf. Dah lah mata batin tak terbuka. Yang ada mata batin terbuka pun membongak je. Kan? Rasakanlah aura tu kat sini. Jadi bila kamu dah lock, 3 kali kamu dah buat kamu lock, kemudian kamu urut, kalau betul orang tu memang ada gangguan ataupun ada bisa, dia punya dekat bahagian sini kamu, dia takkan sampai sini tau. Dekat bahagian sini kamu, tiba-tiba akan rasa kebas, tiba-tiba akan rasa panas, tiba-tiba akan rasa something. Dia akan rasa berbeza dekat sini dengan dekat sini. Dia akan berbeza. Okay? So, bila benda tu dah berlaku, so kamu dah tahu dah, orang ni memang ada masalah. Simple. Kau tak payah nak buka mata batin kau nampak jin, apa semua, nampak mamu, nampak aku. Tak payah. Belajar konsep merasai terus. Merasai tu lebih tepat berbanding nampak yang berilusinasi. Faham? Belajar merasai terus. Dia dah rasa kat sini suhu dah berlainan. Lepas tu apa kena buat? Ambil limau yang saya ajar tu, potong limau tu, apa yang saya suruh baca, tolak balik bisa tu, ikut, keluarkan balik. Faham tak? Okey, faham. Mana kata tukang-tukang urut ni boleh tak bantu orang tu untuk tarik bisa? Boleh, tapi dia akan tersimpan dekat tangan sini saja. Kemudian korang tolaklah, buanglah balik. Kan dah selamat dah tukang urut daripada bisa tu duduk dalam badan. Faham? Bagus. Macam mana? Banyak ilmu malam ni ajar. Tapi tak apa, saya ajar ilmu sebab saya tahu korang nak dapat guru yang diorang selalu cakap, kalau nak belajar rawatan, carilah guru. Kalau nak belajar rawatan, carilah guru. Kau cuba tanya dia, guru tu kat mana? Kau tanya dekat yang bercakap tu. Contoh, kalau korang nak belajar rawatan, carilah guru yang betul-betul guru. Kau tanya dengan dia, guru tu kat mana? Guru yang dia cakap tu kat mana? Bagilah nama, alamat ke apa, barulah orang boleh pergi. Ya, sikit-sikit. Kalau nak belajar rawatan, carilah guru yang betul-betul boleh mengajar. Dah, guru tu kat mana? Guru tu kat mana? Aku sendiri nak pergi jumpa. Kan? Bukan tak ada. Tapi yang bercakap tu, kau kena bagi detail lah guru tu kat mana kan? Baru betul. Baru ikhlas kau nak turunkan ilmu.
Ni guru tak ada. Lepas tu ayat yang paling tak boleh blur, hanya geng-geng je yang kena geng-geng. Wah kau, aku 2 kali masyadah, kau 2 kali masyadah. Dan lepas buat rawatan ni nak geng-geng mak cantik dengan kau. Kan? Nampak sangat kau memang geng-geng scammer haram betul kan. Geng-geng je. Saya straight bang kakak. Saya minta maaf. Saya jenis straight. Saya jenis straight. Saya jenis kalau saya walaupun dia kawan baik saya sekalipun, dia baik macam contoh Mamu, dia baik sekali dengan saya pun, kalau dia buat salah bagi saya salah. Saya takkan Mamu ni staff saya, kalau salah tetap salah. Saya memang jenis straight. Walaupun isteri saya tidur sebantal dengan saya sekalipun, kalau salah tetap salah. Saya takkan kata ni sebab dia isteri aku kena. Tak ada maknanya. Okay, saya jenis straight. Okay, so faham cara lock tangan tu nanti pergi kat VTT saya dah hajar, lama dah saya ajar benda tu. Okay, pergi kat situ. Kalau korang macam contoh tukar-tukar urut nak lagi safe, ataupun korang nak bagi bisa-bisa tu kedua-duanya sekali. Okay, kedua-duanya sekali. Mana kata korang urut pakai minyak 1000 bisa ni, pakai benda ni. Saya rasa dah berapa banyak tukang ramai lah tukang urut yang dah pakai minyak 1000 bisa. Okay, kita ada ejen kat mana aku pelik pasal apa dia order minyak 1000 bisa dia banyak sangat. Rupanya dia memang tukang urut. Dia dapat, dia pun selesa, pesakit yang dia urut tu pun selesa. Kan, dua-dua dapat keselesaan. Okay, faham? Okay, bagus. Ada yang cubaan nak kopi minyak kita ni tak jadi bang kakak. Tak jadi. Okay, pasal tu saya cakap, kau kopi lah macam mana pun, selagi aku tak ajar kau, aku tak turunkan ilmu untuk masukkan gelombang dan ayat khusus dekat dalam tu, kau kopi lah, kau potong lah bawang putih tu 3 guni kau potong pun takkan jadi. Takkan jadi. Okay, sebab kata kekunci dia ada dekat air. Okay, takkan jadi. Ada orang sekarang kopi botol kecil kan. Okay, minyak apa, minyak bawang putih contoh, minyak bawang putih kau teronyok kau minum lah minyak tu, tak jadi dia. Itu semua kopi je. Okay, faham anak-anak? Bagus. Okay, lagi 5 minit kita balik. Mamu boleh tahan tak? Boleh tahan tak? Kopi kan. Tapi tak apalah kalau kamu rasa benda tu manfaat, dan teruskan je lah. Okey je. Faham je. Faham. Okey, sekarang faham ayat tu, ayat Yasin 9 tu apa? Ayat tu membolak-balikkan. Ayat membolak-balikkan. Okey. Ayat Yasin 9 ni, kalau kau dah faham kata kunci dia membolak-balikkan, ayat Yasin 9 ni juga bukan boleh digunakan untuk gangguan sihir saja. Okey, bukan untuk gangguan sihir. Perkataan membolak-balikkan tu, kau kalau faham masuk membolak-balikkan, segala benda yang membolak-balikkan, ayat itu boleh diguna pakai. Okey, kau fikirlah contoh-contoh. Aku malam-malam buta ni aku payah sikit nak fikir contoh. Okey, kita ambil satu pasangan yang kita tak suka. Okey, contoh katakan Mamu ni perempuan, aku tak suka dengan Mamu. Okey, dalam masa yang sama, contohlah ni Mamu ni perempuan, aku ni tak suka dengan Mamu. Tapi Mamu ni syok dekat aku ni gila-gila. Jadi apa aku nak buat? Takkan nak pergi jumpa bomoh. Kau tak payah jumpa bomoh. Surah Yasin ayat 9. Ayat membolak-balikkan supaya Mamu ni jauhkan diri daripada aku. Tapi kena pasang niat. Bila kamu baca tu, ya Allah, tokoh kupon, ya Allah, mudah-mudahan Mamu ni biarlah dia pergi pada orang lain. Baca surah Yasin ayat 9. Bacalah banyak kali. Cubalah dulu. Tengok betul ke tak betul bolak-balik. Faham tak? Ayat Quran ni diturunkan oleh Allah Ta'ala. Banyak ayat Quran ni. Dia ada penggunaan, tapi kau kena pandai macam mana penggunaan dia. Okey, bolak-balikkan benda tu. Dalam perniagaan boleh pakai, lagi apa? Dalam kesihatan doktor boleh pakai kan, tapi kena faham membolak-balikkan. Benda tu nak serang, bolak-balik. Boleh tak dibacakan dalam air? Bolehlah baca dalam air untuk bolak-balikkan, tak ada masalah. Okey, tapi tepuk tak boleh. Wa iza batastum jabarin tu betul. Itu untuk tepuk. Itu betul. Kalau Itu betul. Itu memang untuk tepuk, untuk lepaskan tu betul. Kan? Okey, faham surah Yasin ayat 9 tu banyak kot dia punya ni. Lagi ayat apa lagi ayat yang apa? Lepas ni semua pakai ayat Yasin 9 ni lepas ni. Semua jadi perawat. Aku kena tukar ayat lain lah lepas ni. Ada banyak lagi ilmu. Yang ni kita ajar ni yang basic-basic je kan, yang basic-basic saja. Tapi korang cuba insyaAllah. Korang boleh tengok lah dia punya tindak balas je. Kan? Ini 500 ni 600 orang. Ni kita mungkin dalam minggu ni je lah kita dapat live 600 orang ni Mamu. Betul ke cakap? Mungkin lepas kita minggu depan kita start buat live, dah tak ada orang tengok kita sebab Damai dah jadi perawat. Semua Siapa nak tengok kita lah kan? Tak ada orang tengok kita lah.
Gelak dia orang B95 untuk apa Ustaz? B95 ni bagus untuk sesuatu. Boleh juga dia macam surah Yasin ayat 9, tetapi dia lebih pada pembenteng diri. Okey, dia lebih pada pembenteng diri. Kalau surah Yasin B95 ni dia lebih pada pembenteng diri. Mana kata contoh kalau kita nak minum air, kita nak makan, baca B95 tu dia lebih baik sebenarnya. Dia benteng terus diri kita. Okey, tapi saya kurang sikit guna B95 sebab saya lebih suka dengan ayat kursi 7 penjuru. Sebab saya dah gunakan dua-dua. Korang boleh juga guna B95. Korang tengok mana yang lebih serasi dengan badan korang. Dua-dua ni boleh guna pakai. Tapi saya lebih suka dengan ayat kursi 70 sebab dia punya feedback dia nampak lebih cepat. Tapi kalau baca contoh saya makan, contoh saya nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhanku, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Lepas tu baru saya makan. Okey, dalam masa makanan tu kita dapatkan berkatan daripada situ, dalam masa tu juga kita terus protect badan kita. Kamu kena ingat tu ayat-ayat Quran yang masuk dalam badan ni impak dia banyak. Okey, masalah sakit-sakit ke apa benda, itu semua izin Allah Taala. Itu semua izin Allah Taala. Sebab ayat tu semua dia orang punya. Okey, semua dia punya kan. Dia bagi tu kita guna. So boleh guna dua-dua. Korang nanti korang akan dapat impak. Kalau korang rasa tubuh badan korang lebih menerima Bismillah 5, dan continue je Bismillah 5 tu. Kalau rasa ayat kursi 7 penjuru is better, pakai. Kalau tanya dengan saya, lepas solat korang buat ayat kursi 7 penjuru, lepas tu macam contoh korang nak makan ke nak minum ke, korang jalan ni Bismillah 5. Okey, nak keluar rumah pun boleh, nak bawa kereta pun boleh Bismillah 5. Dia umpama macam protect lah, dia protect. Okey, non-Muslim boleh tak guna Ustaz? Non-Muslim tu macam mana tu? Tak boleh lah Kak, sebab tu agama kami je kan. Untuk non-Muslim ni saya susah sikit lah ni. Cuma kalau yang saya boleh bantu kamu, saya ada sediakan tasbih ataupun gelang tu, kamu boleh cuba. Okey, itu memang ayat khusus yang kita dah masukkan. Kamu boleh pakai, cuba kan. Cuba. So adakah kamu perlu berzikir? Perlulah, kamu ada Tuhan, kamu zikirlah, kamu gunakan tasbih tu untuk kamu berzikir. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Cuma kalau ada serangan kamu nak berlaku, memang kamu akan dapat tindak balas tu cepat. Okey, tindak balas cepat. Dan cuma ada satu perkataan ni saya nak sebut tapi saya sebut salah. Okey, Tuhan dia saya nak sebut tapi sebesar, tapi saya kena bagi tahu jugalah untuk akak punya pemikiran. Nanti tiba-tiba hantu masuk ke apa, akak kena tahu satu konsep. Tuhan tidak mungkin dan tidak akan sesekali masuk dalam tubuh badan manusia. Yang masuk dalam tubuh badan manusia itu adalah bangsa jin. Okey, sebab saya ada juga merawat kes India di mana dia kata benda tu Tuhan, saya kata bukan. Okey, ini bukan Tuhan. Tuhan tak perlu nak duduk dalam badan manusia dan tak perlu nak menumpang dalam badan manusia. Okey, just sikit je lah perkongsian saya boleh bagi. Kan kejap lagi kan ramai orang bangsa lain dia tak faham kita punya percakapan ni, dia fikir lain pula. Okey. Betul Ustaz, betul. I think benda tu kita tak boleh nak terangkan sangat, nanti jadi isu pula. Okey, sekadar nak bagi tahu lah setengah orang tu kenapa lepas pakai tasbih ni tiba-tiba Nanti dia tak faham. Nanti kan tiba-tiba jadi ular lah apa benda lah kan, dah dia kata Tuhan lah, tak boleh. Dia takkan masuk dalam badan kita bang kakak. Dia takkan masuk dalam badan kita. Okey, let's go Pamu. Dah 247 dah ni. Aku pun banyak benda nak buat. Okey, jom. Okey guys, mudah-mudahan perkongsian pada malam ni memberi satu keberkatan, mendapat satu impak besar yang sangat berguna, dan saya doakan kita sama-sama bantu saudara Islam kita yang dalam kesusahan. Okey, tak kisahlah dalam apa sekalipun, mungkin dalam rawatan tak banyak sikit pun kamu boleh bantu pun, sekurang-kurangnya kamu dapat melegakan orang lain, kamu dapat membebaskan dia daripada bangsa jin. Itu pun dipanggil fisabilillah juga. Kau jangan fisabilillah saja, kau cakap je fisabilillah kan, kau beratur ramai-ramai Palestin, bila suruh derma tak derma pun kan, beragak bagai nak gila kau, bila suruh derma tak juga bantu kan. Nak bantulah, dia kena dengan sebutan Allahu Akbar tu, apa yang korang lontarkan tu korang kena, kita boleh istiqomah dalam banyak perkara. Sama ada mungkin kita boleh bagi bantuan kewangan, mungkin kita boleh bagi bantuan tenaga, mungkin banyak perkara yang kita boleh. Setiap manusia Allah Ta'ala memang bagi kelebihan masing-masing. Tak banyak sikit ke apa tak apa, yang penting harap sampailah. Dia masalah kat Malaysia ni yang sakitnya takut tak sampai kan, sebab tabung tu sekali banyak sangat kan. Tengah-tengah perang ni dia orang nak transfer, dia transfer kot usnuzon lah, mungkin dia transfer ke bank sana kan. Okey, jumpa lagi semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye bye. Okey, semoga apa yang Ustaz share hari ni semoga bermanfaat kepada